Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di kelas sains. Okey, kita teruskan lagi dengan topik kemahiran proses sains. Okey, untuk kali ini kita akan membincangkan kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi. Jadi berkomunikasi ni kita dah belajar sejak kita tahun 1 lagi ya. Okey. Sebelum kita teruskan dengan topik kita imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan berkomunikasi. Cikgu tahu ni ramai murid-murid yang susah nak sebut perkataan ni, berkomunikasi. Okey, jadi kemahiran berkomunikasi adalah salah satu kemahiran dalam kemahiran proses sains. Okey, jadi berkomunikasi bermaksud cara menyampaikan maklumat kepada orang lain. Jadi nak sebarkan maklumat kepada orang lain. Kita ada maklumat nak bagi tahu pada orang lain. Jadi cara tu kita panggil dia berkomunikasi. Okey. Kita cuba ingat semula apa contoh-contoh berkomunikasi. Contoh cara-cara berkomunikasi. Okey, kita ada secara lisan. Okey, lisan adalah percakapan. Okey, jadi ni cara yang selalu kita gunakanlah, dia bukan saintifik sangatlah. Okey, jadi secara lisan ni kita bercakap, kita bercerita. Kita sampaikan maklumat dengan menggunakan kata-kata. Okey, itu secara lisan. Okey, yang kedua secara tulisan. Okey, kita ada maklumat, kita tulis. Seperti tulis dalam surat. Cikgu selalu nyatakan, okey, cikgu selalu bagi surat kat sekolah untuk sampaikan maklumat kepada ibu bapa. Okey, jadi itu salah satu cara cikgu berkomunikasi dengan ibu bapa. Okey. Okey, yang ketiga, rajah. Okey. Rajah ni kita lukis. Kita buat lakaran, kita buat lukisan, kita dapatkan gambar dan kita ada label. Okey, jadi ini dinamakan rajah. Jadi rajah pun satu cara untuk kita sampaikan maklumat kepada orang lain. Okey, contoh kita nak buat kita hidup haiwan. Jadi kita buat rajah. Jadi kita sampaikan kepada orang lain tengok rajah dia dapat faham. Oh, peringkat pertama apa, seterusnya jadi apa. Kan tak perlu nak bercakap. Tu yang ketiga. Okey, yang keempat kita ada jadual. Okey. Jadual rupa dia lebih kurang macam nilah, dia dalam bentuk kalau awak tengok dia banyak kotak-kotak. Okey, tu jadual. Seperti mana jadual kelas, kan ada dia dalam kotak-kotak. Dan dalam kotak tu dia nyatakan apa. Jadi bila kita tengok jadual, kita faham apa yang nak disampaikan pada orang yang membina jadual tersebut. Okey, jadi tengok pada sini seimbas selalu kita boleh tahu, oh jadual ni menerangkan cara murid datang ke sekolah. Okey, ada 4 cara. Bilangan yang paling tinggi ialah yang datang dengan van sekolah. Jadi tunjuk je jadual, kita boleh tafsirkan dia. Okey. Dan yang terakhir kita ada graf. Okey. Graf rupa dia lebih kurang macam ni. Okey, daripada jadual kita boleh pindahkan ke graf. Okey, graf dia ada 2 paksi. Garis mendatar, paksi mendatar dan paksi menegak. Nanti kita akan belajar bagaimana membina jadual dan graf. Okey. Ni contoh. Cikgu nak ajar bagaimana nak membina jadual. Okey, ni contoh maklumat yang dikumpulkan. Okey, cara murid datang ke sekolah. Okey, jadi bila kita lihat kat sini kita dapati ada 4 cara murid datang ke sekolah. Jadi untuk membina jadual, mula-mula kita bina dulu kotak dia. Okey. Kita bahagi kepada 2 sebab kita ada 2 perkara yang kita nak nyatakanlah. Okay, lepas tu kita bahagikan dia kepada 4 sebab ada 4 cara. Okey. Jadi yang 5 termasuk yang atas tu tajuk kepada lajur kita. Okey.
Jadi yang pertama, laju yang pertama yang sebelah kiri, kita nyatakan cara datang ke sekolah dahulu. Okey, sebab yang tu yang kita ada. Kita nyatakan dulu cara datang ke sekolah. Lepas itu kita ada bilangan murid. Bilangan murid ni kita letak di sebelah kanan. Okey, yang tu adalah kalau kita belajar nanti dia ada pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bilangan murid ni maklumat yang kita kumpul. Okey, jadi kita ada 4 cara: kereta, van sekolah, ada motosikal dan juga berjalan kaki. Okey, kita dah nyatakan 4 cara. Kemudian kita masukkan bilangan murid bagi setiap cara. Okey, contoh kereta, cuba kita kira berapa orang yang datang ke sekolah menaiki kereta. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi 7 orang. Kita masukkan nombor 7 di baris kereta. Okey, seterusnya van sekolah. Kita kira pula bilangan murid yang datang dengan van sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi van sekolah ada 8 orang. Okey, seterusnya motosikal. Okey, kita kira pula murid yang menaiki motosikal. 1, 2, 3. Okey, jadi tulis dekat motosikal 3. Okey, yang terakhir berjalan kaki. Dah nampak dah kan ada 1, 2. 2 sahaja. Okey, jadi ini adalah cara untuk membina jadual. Okey, berdasarkan maklumat yang dikumpul. Okey, ni jadual ni dia secara menegak. Tajuk dia kita letak atas, kiri dan kanan. Okey, kita letak atas tadi kan, kiri dan kanan. Cara datang ke sekolah tu dia letak sebelah kiri, bilangan murid letak di sebelah kanan. Kita cuba, cikgu akan ajar satu lagi jadual yang mendata, yang kita letak atas dan bawah. Kita cuba lihat ya. Okey, kita guna contoh yang sama. Okey, contoh yang sama cara murid datang ke sekolah ni, kita guna contoh yang sama, cuma jenis jadual yang berbeza. Okey, jadi tadi cikgu cakap kita buat yang sebelum ni kita buat cara jadual secara menegak, di mana tajuknya di atas. Okey. Jadi yang ni cikgu nak buat tajuk dia di atas dan bawah. Tadi kiri dan kanan. Okey, jadi ni atas dan bawah. Okey, jadi kita akan buat kotak secara memanjang ke kanan. Buat pembahagian. Okey. Jadi sama juga. Okey, ni dia baru, ni asas dia ya. Okey, yang ni baru kotak asas dalam membina jadual. Okey. Yang mula tu untuk tajuk, yang seterusnya adalah untuk menulis item-item. Okey, disebabkan kita ada 4 cara, jadi kita akan ada 4 kotak selepas itu. 1, 2, 3 dan 4. Okey, 3 garisan menghasilkan 4 kotak tu. Okey. Jadi cikgu cakap tadi tajuk kita nak letak atas dan bawah, dia mendata ya. Okey, jadi kita ambil cara datang ke sekolah letak di atas, bilangan muridnya letak di bawah. Sebab kita akan baca dari atas ke bawah. Kalau tadi kita baca dari kiri ke kanan. Ni dari atas ke bawah. Okey, jadi cara datang ke sekolah ada 4. Nyatakan kereta, van sekolah, motosikal, berjalan kaki. Okey, kita kira semula. Yang datang ke sekolah menaiki kereta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masukkan di bawah kereta tu 7. Okey, van sekolah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bawah van sekolah tulis 8. Okey, motosikal. 1, 2, 3. Bawah motosikal tulis nombor 3.
Okey, yang terakhir berjalan kaki. Ada 1, 2. Jadi bawah berjalan kaki tulis 2. Jadi cara baca, okey, murid yang datang ke sekolah menaiki kereta seramai 7 orang. Menaiki van seramai 8 orang. Menaiki motosikal seramai 3 orang. Berjalan kaki 2 orang. Okey, jadi ada 2 jenis jadual. Okey, yang ni yang jadual yang kita bina tadi. Ini jadual secara menegak. Okey, di mana tajuknya berada di kiri dan kanan. Okey. Okey, jadi cikgu akan ajar bagaimana memindahkan maklumat dari jadual kepada graf. Dari jadual kepada graf. Okey. Jadi ini adalah jadual. Okey, cara membina graf. Okey, katakan ni satu ruang untuk kita membina graf. Graf kalau untuk mendapatkan graf yang cantik, yang tepat, kita gunakan kertas graf. Okey, tapi untuk peringkat kamu, kita boleh buat anggaran lah. Okey, cuba nak nampak dia punya bentuk je saja. Okey, ni tapak membina graf. Jadi, okey, dalam jadual, bahagian yang sebelah kiri dalam jadual ni bersamaan dengan paksi mengufuk graf. Okey. Kanan jadual, bawah graf. Okey. Ingat. Sebelah kanan, maaf ya. Okey, bahagian sebelah kiri jadual menyamai dengan bahagian bawah graf. Okey, paksi mengufuk graf. Okey, tengok sama biru tu cikgu buat tu, cikgu asingkan supaya kamu nampak. Ingat, belah kiri grafnya duduk, tajuk dia di bawah. Okey, jadi yang bawah tu kita namakan dia cara datang ke sekolah. Okey, sebelah kanan jadual ni pula yang cikgu warnakan dengan warna merah ni, sebelah kanan ni menyamai paksi menegak graf. Okey, sebelah kanan jadual dipindahkan menjadi paksi menegak graf. Okey, nampak sama-sama warna merah. Kiri, bawah, kanan, atas. Okey, kata kunci dia ya. Okey, jadi yang paksi ke atas ni kita namakan dia sebagai bilangan murid. Okey, jadi kita buatlah lebih kurang dia punya skala dia. 2, kita paling bawah mula daripada sifar. 2, 4, 6, 8, 10. Kena jarak dia kena samalah. Kalau kita buat satu-satu, kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau buat 2, ikut sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, selalu kita buat 1, kita buat 2, kita buat 5, 10. Kita tengok pada data. Sebabkan data kita kecil, kita boleh buat 2, 2. 2, 4, 6, 8. Okey, nak buat satu-satu pun boleh. Okey, kemudian kita buat item di cara datang ke sekolah yang 4 tu, namakan dia kereta, motosikal, van sekolah, berjalan kaki. Okey, jadi kita akan baca satu-satu. Okey, kita mulakan dengan kereta. Kereta bilangan muridnya 7 orang. Jadi kita akan buat palang pada nombor 7. Tapi tengok kita punya graf, kita punya skala kita tak ada nombor 7. Jadi dia akan berada di antara nombor 6 dan nombor 8. Jadi kita akan buat dia punya palang dia. Macam tu palang dia. Okey, jadi kereta 7. Okey, kita baca daripada bawah. Kereta 7 orang. Okey, motosikal. Tengok jadual. Motosikal 3 orang. Jadi kita akan buat palang di antara nombor 2 dan nombor 3 pada atas motosikal tu. Okey, bahagian motosikal, tengok sebelahnya 3. Nampak? Tengok betul-betul ya. Okey, seterusnya van sekolah. Van sekolah 8. Ada tak nombor 8 dekat graf? Ada. Jadi kita terus buat garis, buat palang pada sehingga nombor 8. Okey. Jadi dekat van sekolah tu sehingga nombor 8. Jadi yang terakhir berjalan kaki 2. Tengok ada nombor 2. Okey, kita letak je pada palang nombor 2. Jadi inilah yang dikatakan graf. Okey. Jadi ini cikgu ajar kamu memindahkan maklumat dari jadual kepada graf. Okey. Jadi kamu kena ingatlah dia ada paksi.
Yang sebelah kiri kita ni jadual, sebelah kanan ni graf. Okey. Harap kamu dapat faham ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Cikgu dah terangkan contoh-contoh cara berkomunikasi, cara memindahkan maklumat ke dalam jadual dan cara menukarkan maklumat daripada jadual kepada graf. Okey, kalau kamu tak faham, kamu cuba tengok lagi sekali. Fikir-fikirkan, tengok banyak kali sehingga kamu faham. Okey, jadi selamat belajar dan semoga terus cemerlang. Kita jumpa lagi di hari yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.